Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama dalam kelas kita lukisan kejuruteraan. Okay, kita akan sambung pelajaran kita tentang topik pada hari ini iaitu pembesaran dan pengecilan nisbah sisi. Okay, kita akan teruskan ke slide kita. Apa yang awak akan belajar pada hari ini adalah awak akan dapat kenal pasti rajah yang akan dibesarkan ataupun dikecilkan mengikut nisbah sisi. Kita akan gunakan kaedah nisbah sisi. Nisbah yang akan diberikan iaitu nisbah pembesaran ataupun pengecilan. Awak kena memilih pusat pengecilan ataupun pembesaran. Okey, ini boleh juga dikenali sebagai apa dia? Pusat pancaran. Seterusnya awak kena membuat garisan pancaran dan garisan condong dengan betul. Garisan condong ni garisan condong untuk nisbah sisi dan garisan condong untuk sisi-sisi pada rajah yang akan dibesarkan ataupun dikecilkan. Awak kena bezakan teknik menggunakan teknik untuk menghasilkan nisbah bagi lukisan pengecilan dan pembesaran. Seterusnya awak mesti menghasilkan rajah yang boleh dibesarkan dan dikecilkan dengan mengikut nisbah sisi dengan kemas tepat dan boleh dicontohi. Maksudnya kat sini, lukisan yang awak buat tu faham dan jelas. Kita dapat bezakan mana satu lukisan yang asal dengan lukisan yang awak besarkan ataupun kecilkan. Okay, kita teruskan dengan cara untuk melukis lukisan pengecilan nisbah sisi. 3 nisbah 4. Kat sini maksud dia, kalau awak tengok daripada nisbah yang dibagi tu, awak tahu itu adalah pengecilan. Macam mana awak nak tahu? Yang 4 tu yang di belakang adalah saiz yang asal. 3 tu kalau dia kecil, dia bermaksud adalah pengecilan. Okay, kita akan tentukan pusat pancaran, iaitu kita akan pilih A. Akan buat garisan condong di sini. Kemudian sebab dia ada 4 nilai nisbah yang paling besar, so kita bahagikan kepada 4 garisan menggunakan jangka lukis. Seterusnya pada garisan nisbah yang asal 4, kita akan gariskan ke bucu E. Sama juga kita akan selarikan 3 yang garisan yang dikecilkan iaitu ke E prime. Seterusnya kita akan buat garisan pancaran daripada A ke D dan membuat garisan E prime ke D prime. Itu dia selari dengan E dan D. Kita ulang balik langkah-langkah tadi, A ke C dan D prime ke C prime dan seterusnya C prime ke B prime. Itu adalah contoh pengecilan. Kita tengok pula contoh pembesaran. Kita ada sudut A, B, C, D dan E. Dekat sini nisbah pembesaran dia yang dibagi adalah 4 nisbah 3. 4 nisbah 3, kalau awak tengok kat situ, 4 lagi besar daripada 3, iaitu saiz asal. Kita akan pilih A sebagai tempat, sebagai pusat pancaran. Kita akan buat garisan condong. Kita bahagikan kepada 4 garisan nisbah. Okay, kita akan sebabkan kat sini, dia garisan pembesaran bermaksud gambar yang akan dihasilkan adalah lagi besar. Jadi, awak kena buat garisan pancaran A ke E lagi panjang. Nampak tu? Kita garisan yang asal E ke 3 dan kemudian kita sarikan 4 ke E prime. Ini step yang macam tadi juga, pengecilan, tapi kita buat kat luar. Seterusnya kita buat garisan pancaran A ke D dan kita gariskan E prime, D prime yang selari dengan E dan D. Kita ulang balik step yang sama, A ke C, D prime ke C prime dan seterusnya A ke B dan C prime ke B prime. Okay, awak nampak kat sini? Kalau saya laju sangat, awak beritahu je. Okay, kalau awak tak jelas, kita akan buat sama-sama latihan ni dalam kelas. Okay. Apa yang saya minta awak, kita perlu jangka lukis, pensel, ni set square ni. Ini untuk hasilkan garisan yang selari. Yang pertama kita tengok dulu apa yang ada kat sini. Kita ada sudut A, lengkuk BC, sudut D, lengkuk EF. Kita kena tahu dia punya pusat lengkuk dia kat mana. Ni ada pusat lengkuk. So kita andaikan kita akan ambil A sebagai pusat. Ni tak kisah contoh mana pun, awak gariskan saja.
Ini sebab dia kata nisbah 3, nisbah 4. Maksudnya dia ada kecilkan. So kita kena buat 4 senggatan kat sini. Ini saiz kecil je ni. Kalau besar sangat nanti tak muat kata lukisan awak. Gariskan kat sini 1, garis 2, garis 3, garis 4. Okay, kemudian kita akan ambil gariskan asal ni, 4 ni. Jangan lupa awak kena labelkan tiap nibah ni. Okay, 4 ke F. Kita akan selarikan 4F dengan 3F prime. Ni awak kena cari F prime. Macam mana awak nak cari E prime dengan sudut ni? Awak kena buat garisan pancaran. Biar terpancar kat situ Pancar. Awak nak buatkan semua sekali pun senang. Senang buat semua sekali. Okay, kemudian kita kena buat apa? Daripada hujung F ni, garisan asal, kita pergi ke titik pusat lengkuk F dengan E ni. Lepas tu kita selarikan dia daripada F prime. So kita akan dapat pusat kat sini. Kat sini awak dah senang buat pusat ke F prime ni. Gunakan jangka lukis. Awak akan dapat sini. Sini E prime. Boleh buktikan tak ini E prime? Boleh. Cara dia daripada pusat lengkuk FE, gariskan ke E. Seterusnya kita akan selarikan E. Kita akan dapat E prime. Nampak ni? Jadi, step yang sama, kita akan ulang je balik. Kita cari keselesaan untuk menggaris. Kalau tak nanti garisannya akan disengit. Okay, kita buat E prime ke D prime. D prime tu labelkan. Okay. Ni DC. C prime. Ni step yang sama juga. Cara dia. C ke pusat lengkuk C dan B. Gariskan. Kemudian kita selarikan dengan C prime. Apa masalah dia kat sini? Masalah dia kita tak ada buat garisan pancaran. So kita kena buat garisan pancaran. Ini kita lupa step tadi. Jangan lupa. Kalau tak awak tak boleh dapat nanti. Kita tandakan pusat ni. Kena tandakan. Kalau tak nanti awak salah titik lain. Kemudian kita gunakan jangka lukis. Daripada C prime. Kita akan gariskan bulatan ke lengkuk B prime. Okay, B prime. Okay, nampak tak? Senang kan? Jangan lupa label. Okay, seterusnya kita akan buat contoh pengecilan kat sini. Dalam soalan dia minta nisbah sisi 5 nisbah 3. Jadi kita kena buat apa senggatan? Kita kena ada 5 senggatan 5. Biasa kita kena buat, kata kita pilih, kau nak pilih apa? A ke B? Pilih B lah. Jadi paling banyak sekali adalah 5. Kita kena buat 5 senggatan kat sini.
1, 2, 3, 4, 5. Labelkan 1, 2, 3, 4, 5. Oleh sebab dia pembesaran, jadi kita kena buat garisan pancaran yang lagi panjang B ke A. Garisan asal kena buat dulu 5. Garisan asal ni 3. Sorry. Okay, 3 ke A. Dan kita kena selarikan ke nisbah 5 di sini. Kita dapat nisbah 5. Macam mana nak cari bulatan kat sini? Pusat bulatan ni. Okay, cara dia sama tadi juga. Kita kena buat garisan senggatan, garisan pancaran. Kita kena daripada 3 ni, tandaikan ke sini. Kemudian kita selarikan ke nisbah yang 5. So, kita akan dapat pusat dia bulatan di sini. Macam mana nak cari radius size dia? Sama juga macam tadi. Tandakan ini dia punya radius. 3. Kemudian bawa ke 5. Tarikan dengan 5. So ni radius dia, so kita boleh buat bulatan. Duduk dekat sini, ni bulatan. Okay. Okay, nampak tu bulatan dia. Okay, A ke E, macam mana kita dapat A ke E? Kita kena buat AE prime. Biasa kita selarikan saja. Nampak kat sini dia tak cukup panjang. Kita kena buat panjang-panjang lagi. Buat pancaran B ke D. Dengan pusat lengkuk CD. Kita akan cari E prime dengan D prime. Labelkan dulu A prime, E prime. Ini D prime. Kita akan buat garisan D ke pusat lengkuk ni. Dengan garisan D ke C. Okay, seterusnya kita akan cari tapak pembesaran dia. Ini garisan pancaran ni kena panjang sikit. Ini D prime. Kita cari C prime. C prime. Jadi kita dapat dah punya pusat untuk lengkuk ni. D prime ke E prime. Jadi awak nampak lukisan dia. Akan dapatkan balik yang mana yang gambar yang kita dah buat pembesaran.
Itu je cara dia. Okay, nampak tak kat sini? Okay, kita terus tengok slide. Saya nak awak jawab quiz ni. Awak boleh scan QR code ataupun pergi ke link yang saya tulis. joinquizzes.com. Masukkan kod 377-569. Ada 5 soalan awak jawab. Okay, terima kasih yang dah menjawab. Okay, semua dapat jawab soalan senang-senang ni saya bagi ni. Bonus untuk awak ni. Okay. Kerja rumah awak ada satu lukisan. Satu ke dua? Dua lukisan tapi gambar raja yang sama. Awak kena buat lukisan pembesaran nisbah sisi dengan lukisan pengecilan nisbah sisi. Ada yang tak faham, ada yang keliru, macam mana nak dapat garisan pancaran, macam mana nak dapat titik. Titik, macam saya cakap tadi, titik tu awak boleh pilih mana-mana tempat, cari yang sesuai, yang senang awak nak buat. Garisan nisbah tu, pastikan tidak terlalu besar, yang pelukisnya supaya muat lukisan awak, ketal lukisan awak. Itu saja. Awak isikan kehadiran awak kat Google Form. Kat situ boleh tulis apa yang awak dapat daripada pelajaran pada hari ini. Awak boleh scan QR code ni. Okey, terima kasih. Kita dah di hari kelas kita. Terima kasih kerana memberi perhatian. Saya menghargai perhatian dan kerjasama awak semua ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.